Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rakan-rakan guru sejarah, murid-murid sejarah yang akan menjadi kohort 1 ya, KSSM Sejarah Tingkatan 5 2021 dan kepada semua peminat sejarah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk berkongsi sekilas pandang buku teks sejarah tingkatan 5 yang bakal digunakan oleh murid-murid kita pada tahun 2021. Dan saya sedar ya terdapat ramai rakan guru yang masih belum mendapat buku teks. Jadi saya mengambil inisiatif untuk berkongsi sekurang-kurangnya kandungan buku teks tersebut secara ringkas dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Ninia pada kali ini. KSSM Sejarah tingkatan 5 dibahagikan kepada 10 bab berkesinambungan daripada KSSM Sejarah tingkatan 4 ya, juga 10 bab. Kandungan yang pertama adalah kedaulatan negara. Kandungan yang kedua, perlembagaan persekutuan. Kandungan yang ketiga, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kandungan yang keempat, sistem persekutuan. Kandungan yang kelima, pembentukan Malaysia. Kandungan yang keenam, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kandungan yang ketujuh, membina kesejahteraan negara. Kandungan yang ke-8, membina kemakmuran negara. Kandungan yang ke-9, dasar luar Malaysia. Dan kandungan yang ke-10, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Kita lihat perincian tajuk atau subtopik ya, bagi setiap bab yang tersebut. Bagi bab 1, kedaulatan negara, terdapat 4 subtopik. Yang pertama, konsep kedaulatan. Yang kedua, ciri negara yang berdaulat. Yang ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Yang keempat, langkah mempertahankan kedaulatan. Seterusnya, kita berak ke bab perlembagaan persekutuan. Juga mempunyai subtopik sebanyak 4. Yang pertama, latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Yang kedua, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, ciri utama perlembagaan persekutuan. Dan yang keempat, pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Seterusnya, kita bergerak ke bab 3. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Mempunyai 5 subtopik. Yang pertama, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan. Yang keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dan yang kelima, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Manakala bab 4, sistem persekutuan mempunyai 4 subtopik. Subtopik yang pertama, latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Subtopik yang kedua, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Subtopik yang ketiga, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan subtopik yang keempat, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Bab 5, pembentukan Malaysia terbahagi kepada 6 subtopik. Yang pertama, konsep gagasan Malaysia. Yang kedua, perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Yang ketiga, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Yang keempat, langkah pembentukan Malaysia. Yang kelima, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Dan tajuk yang keenam, konfrontasi dan usaha menangani. Seterusnya, kita bergerak bab 6. Cabaran selepas pembentukan Malaysia. Cabaran yang pertama. Cabaran dalaman Malaysia.
Yang kedua, pemisahan Singapura. Yang ketiga, menangani ancaman komunis. Yang keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang kelima, tragedi hubungan antara kaum. Bab 7, membina kesejahteraan negara dibahagikan kepada 6 subtopik. Yang pertama, perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kelima, sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang keenam, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Seterusnya, bab 8, membina kemakmuran negara dipecahkan kepada 5 subtopik. Yang pertama, pembentukan dasar ekonomi baru atau ringkasannya DEB. Yang kedua, pelaksanaan dasar ekonomi baru. Yang ketiga, pembentukan dasar pembangunan nasional atau DPN. Yang keempat, pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Dan yang kelima, pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Seterusnya, bab 9, dasar luar Malaysia dapat dibahagikan kepada 8 subtopik. Yang pertama, latar belakang dasar luar. Yang kedua, asas penggubalan dasar luar. Yang ketiga, Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Yang keempat, Malaysia dalam Commonwealth. Yang kelima, cabaran mengukuhkan dasar luar. Yang keenam, Malaysia dalam Persatuan Negara Asia Tenggara ASEAN. Yang ketujuh, Malaysia dalam Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak 6. Dan yang ke-8, Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Bab yang terakhir, bab ke-10, kecemerlangan Malaysia di persada dunia dapat dibahagikan kepada 5 subtopik. Yang pertama, Malaysia dalam isu global kontemporari. Yang kedua, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Yang ketiga, pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Yang keempat, usaha mengekalkan kelestarian global. Dan yang kelima, wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okay, itu sahaja sekilas pandang bagi buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 5. InsyaAllah semoga dapat memberi sedikit manfaat buat rakan-rakan guru dan murid-murid sebagai persediaan awal sebelum melangkah ke tahun 2021. Sekurang-kurangnya kita dapat melihat overview sekilas pandang tentang sejarah untuk membuat persediaan awal. InsyaAllah jikalau ada manfaat pada slot pada kali ini, sudi-sudikanlah untuk tonton, kongsi dan jangan lupa subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.